السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis. Di depan sana ada kitab, tuan-tuan boleh ambil. Ada sahabat kita, dia bermurah hati nak wakaf dekat tuan-tuan. Tuan-tuan ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Tuan-tuan boleh ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Dan bila-bila kuliah kita di sini, bawa kitab dan kita baca sama-sama. Kita tengok muka surat 8. Muka surat 8. Kita sambung yang kita baca dulu. Muka surat 8, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke 11. Bagi sahabat yang bawa ada kitab, muka surat 8, baris yang ke 11 dari atas. Dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Sabda Nabi SAW, apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat sehingga sampai subuh. Ini diambil daripada intipati hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tu Nabi SAW kata, apabila suami panggil isteri dia tidur sekali, suami panggil isteri dia tidur sekali, tiba-tiba isteri dia tak mau, maka tidurlah suami ni hal keadaan dia marah dekat isteri dia. Dia malam tu berasa macam nak berseronok dengan isteri dia. Dia panggil isteri dia tidur dengan dia. Tiba-tiba isteri tak mau, saja tak mau, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, saja tak mau. Maka suami ni berasa sumbin hati, berasa kecil hati, berasa tak seronok, tidur dalam keadaan macam nak marah dekat isteri dia. Maka nescaya melaknat akan isteri itu oleh segala malaikat sehinggalah subuh pagi esok. Perempuan ni, isteri ni tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Dan citra, dia kata, daripada keduanya pula, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, tiada daripada seorang laki-laki yang memanggil ia akan isterinya kepada hamparan, maka enggan isteri atas datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dan kekerasannya itu, murkalah Tuhan ke atas isteri itu sehingga reba daripadanya oleh suaminya. Itu hadis lagi satu, dia kata juga riwayat daripada keduanya, daripada Bukhari dan Muslim juga. Hadis sahih juga, kata dia, kalau sekiranya satu orang perempuan dipanggil oleh laki dia untuk tidur sekali, dia tak mau tidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada dia sehinggalah suami redha balik dia, barulah Allah berhenti daripada marah isteri itu. Begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi, 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya. Ini lagi satu hadis. Dia kata ada 3 golongan manusia Allah tak terima sembahyang 3 golongan ini. Dan tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan angkat amal mereka ni naik ke langit. Amal 3 golongan ni Allah tak angkat naik ke langit. Amal kita, tuan-tuan, sabit daripada hadis Nabi, amal kita tiap-tiap hari naik ke langit. Tiap-tiap hari. Ada di kalangan kita ni amal naik sampai langit pertama aja. Lepas tu kena humban balik ke bawah. Ini ada hadis. Panjang hadis dia. Dia cerita amalan manusia ni. Ada manusia buat amal daripada pagi sampai ke petang, buat amal macam-macam. Amalan dia dibawa naik
untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di langit pertama, ada satu tapisan di sana. Ada di kalangan manusia, tapisan pertama dah tak lepas dah. Maka amal itu dihempuk balik di atas belakang dan di muka orang yang buat amal itu. Semayang tunggin terbalik, puasa sunat lagi, sedekah lagi kok mana dan kok mana boleh lagi, zikir, baca Quran dan sebagainya lagi, buat macam-macam. Tapi rupa-rupanya bila pergi langit pertama, bila disiasat amal itu tak lepas. Mungkin di dalam amalan dia ada riak, ada sombong, ada ingat nak tunjuk ke orang, ada ingat nak besar diri, macam-macam benda yang menyebabkan amal ni tertahan daripada nak naik ke atas. Maka sampai di langit pertama, Allah Subhanahu wa taala kata dekat malaikat, bawa amalan ni dihempuk atas belakang orang yang buat amalan ni dan hempuk di muka dia. Aku tak mau amal yang seumpama ini. Nabi kata ada orang amalan dia lepas langit pertama, pergi langit kedua. Sampai langit kedua dibuat pemeriksaan, dibuat satu tapisan di sana, sangkut di langit kedua. Maka Allah kata dekat malaikat yang membawa amal ni, Allah kata bawa amalan ni buat balik pergi dekat orang yang buat amalan ni, empuk atas belakang dia, empuk di muka dia. Demikianlah manusia ni, ada yang lepas langit pertama, tak lepas langit kedua, ada yang lepas satu dengan dua, tak lepas lagi ketiga, ada yang dah sampai ke langit ketujuh, sangkut kena hantar balik. Ada di kalangan manusia yang sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi dia kata di sini, mana-mana orang yang buat masalah-masalah yang disebutkan di sini, maka amalan mereka tu tak akan diangkat naik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama yang amalan dia tak naik ke sisi Tuhan ialah hamba yang lari daripada pengurusnya. Zaman dulu ada hamba. Bila berlaku perang sabilillah antara Muslim dengan kafir, maka hamba tawanan, orang-orang yang ditawan tu menjadi hamba. Ada balik sistem hamba ni. Maka hamba ni dia kena taat dekat tuan dia. Kalau dia lari daripada rumah tuan dia, sepanjang tempoh dia lari itu, kalau sekiranya dia berbuat amal dia tak diterima Tuhan. Ini sabit daripada hadis. Sehinggalah balik dia kepada tuannya, kepada pengulunya. Golongan kedua yang amalan tak naik ke sisi Tuhan ialah perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehingga reda dia. Dia nak abang yang ni lah. Golongan kedua yang buat amalan bagus macam mana pun Allah tak mau terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia. Dia satu orang perempuan, satu orang isteri. Semayangnya bagus, baca Qurannya bagus, zikirnya bagus, apa semua bagus. Cuma dia dengan suami dia tak bagus. Dia tak suka dekat suami dia. Dia masam muka dengan suami dia. Dia tak berkenan dekat suami dia. Ada benda yang dia pandang hina dekat suami dia. Perempuan yang jenis macam ni, kalau dia satu orang yang kuat beramal dari segi semayang, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya pun, Allah tidak terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia, maka Allah ada masalah dengan dia. Begitu. Golongan ketiga ialah orang yang mabuk, sehingga jaga dan sedang dia daripada mabuknya. Golongan ketiga mabuk. Orang mabuk ni Tuhan tak mau tengok lepas ni. Sampailah dia sedang balik, dia waras balik, dia bertaubat, dia menyesal, barulah amalan dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu cerita, dia kata bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Taala itu 10 perkara. Ini pula dia kata ada satu riwayat yang dhaif yang ni. Riwayat yang dhaif mengatakan ada 10 perkara yang menyebabkan sembahyang itu Allah tak mau terima. Dia ada dua tuan-tuan, satu sembahyang sah, satu sembahyang diterima Tuhan. Tidak mesti sembahyang yang sah itu Tuhan terima. Tak mesti kita sembahyang sah, jaga semua rukun sembahyang, syarat sah sembahyang semua kita jaga, sembahyang kita Tuhan terima. Tak mesti. Ada orang sembahyang elok, semua sembahyang dia sah, tapi Tuhan tak terima. Maka hak dia nak habaq di sini bukanlah 10 benda ni menyebabkan sembahyang tak sah, tapi 10 benda ni menyebabkan sembahyang Tuhan tak terima. Walau sah sekalipun Tuhan tak terima, dia kata. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah, dia kata. Saja tak mau sembahyang jemaah, suka dia sembahyang seorang, Allah tidak terima sembahyang ni. Dari segi sembahyang dia sembahyang, dari segi berdosa tak, dia tak berdosa, kerana dia sembahyang, cuma Tuhan tak terima, rugi. Tapi ini riwayat yang dhaif.
riwayat yang baik. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Dia sepatutnya kena keluar zakat, tapi kecoh, tak mau keluar zakat. Ataupun keluar setengah aja, setengah lagi kecoh. Dia anggap tak keluar zakat juga. Maka orang yang tak mau keluar zakat ni, sembahyang, kalau sembahyang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima. Pasal dia masih lagi bantah Tuhan dari satu segi yang lain. Dia bantah Tuhan. Yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina, kaki zina. Ada peluang zina, dengan bini orang pun berzina, dengan anak orang pun berzina, dengan anak sendiri pun berzina dan sebagainya, tapi cukup waktu sembahyang. Ada orang jenis macam ni, ada berserabut celahu. Sembahyang buat apa semua, buat apa elok-elok pun buat, hal jahat pun buat. Maka orang yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak berasa nak terima sembahyang dia. Pasal apa? Dia bermasalah dalam agama. Sembahyang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima sembahyang yang dibuat oleh orang yang macam ni. Yang keempat, sembahyang orang yang makan riba. Duk jadi alung part time, sambil duk kerja sambil jadi alung. Duk kerja di pejabat elok-elok. Kawan satu pejabat nak pinjam duit, dia kata okey, no problem, tapi bunga sehari RM1. Alung part time dia panggil. Dia duduk di pejabat, dia ada duit sikit, orang jenis beringat, bukan orang kaya tapi jenis beringat. Jadi duit ada buat simpanan, saving, ada buat saving, ada duit sikit. Kawan satu pejabat dengan dia ni jenis masuk ayam sikit, tu main minta, ni aku pinjam 50 lah. 50 tak ada masalah, ni dia agreement duk dah lelaki dah, ambil bawa keluar, sign. Bunga sehari RM1. Anak bayang sehari RM5 ke, sehari RM10 ke, sehari RM20 ke, terpulang. Hutang RM50, tapi sehari bunga RM1. Kalau ambil 5 hari untuk nak bayar RM50, bayar balik RM55. Bunga sehari RM1, dia kata. Dia buat kerja alung part time ya. Orang hak jenis macam ni makan riba. Sembahyang Allah tak berasa nak terima sembahyang dia. Walau sah sekalipun Allah tak berasa nak terima sembahyang orang macam ni. Kelima, sembahyang orang yang penyamun, dia kata. Teruk ayat ni. Penyamun. Nak pergi menyamun tengok, dia kata ni masuk asar dulu, tak lagi baru pisang. Jenis lagu ni. Dia kata asar dah ni, dia kata tak lagi pergi samun tak dan ni, tempat tembak mati tak sembahyang leceh, dia kata. Sembahyang dulu. Kacau. Bukan? Allah tak berasa nak terima sembahyang orang macam ni. Keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Sembahyang kuat, apa semua kuat, rasuah ni lambat lupa. Orang bagi memang tak tolak, orang tak bagi dia suruh orang lain pergi tanya. Jenis macam ni. Tengok di pejabat kerja apa semua nampak elok dah, buah kepiah apa semua nampak macam cantik. Tapi bila mai permohonan apa atas meja dia nak lulus ni payah sikit, pasal tak ada envelope mai kat dia. Bila dia suruh orang pergi tanya, dia takkan tak nak bagi apa-apa. Orang pergi tanya, hantar mai envelope dan dah lulus. Makan duit haram. Orang yang makan duit haram ni, walau dia rajin sembahyang sekalipun, dia orang yang bermasalah. Allah susah nak terima sembahyang orang macam ni. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Yang ni jenis makan minum benda haram. Tadi duit haram. Yang ni jenis makan minum benda haram, pergi makan benda-benda yang haram. Minum arak misalnya, benda tu haram. Tadi minum Nescafe nampak halal, tapi Nescafe tu diminum, dibeli dengan duit haram. Nescafe pun jadi haram. Ya, golongan ketujuh ni pula memang dia minum tu minuman yang haram, dia minum arak misalnya. Allah tak terima sembahyang orang macam ni. Kelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram, dijual benda haram, pergi jual nombor ekor misalnya. Tunggu kod traffic light dan sebagainya, bila kereta berhenti dia pakai mai dia ketuk tingkap kita nak jual keputusan nombor ekor. Foto step banyak-banyak keputusan nombor ekor tu, mai dia ketuk pintu sampai pakai kepiah putih, janggut putih pun dia nak bagi juga nombor. Kita pun tak tahu apa, buka tingkap ambil, ingat nak bagi nombor JPD baru peluang ke apa kan, ambil, ni nombor apa, nombor ekor. Yang kesembilannya, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya, yang kita cerita tadi. Dan yang kesepuluhnya, sembahyang perempuan yang masam muka ataupun derhaka ataupun bertutur dengan marah kepada suaminya. Ni golongan ke-10. Allah tak terima sembahyang. Cakap dengan laki ni kasar aja, laki pula jadi lembut. Biasa-biasa dalam kes rumah tangga ni, suami jarang, isteri ni duk makan hati. Tapi ada rumah-rumah tangga yang tertentu, dia terbalik. Suami ni lemah lembut lah, punya tertib, isteri garang macam apa ni.
Suami balik ni nak tidur pun ni minta ke tepi sikit, abang nak tidur sebelah. Takut namanya macam tu. Nak tidur sebelah isteri tu minta, ni abang minta izin ni nak tidur sebelah. Pergi tidur orang lain, dia kata. Loncat turun katil dari bilik dia. Kena macam tu. Isteri yang jenis dia kata masam muka, derhaka, bertutung dengan marah kepada suami. Bila bercakap pun, cakap kira nak jekak lagi. Allah tak terima sembahyang isteri yang macam ni. Baik, dia kata dan telah mengeluarkan oleh khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suami. Adalah ia perempuan itu di dalam murka Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali ia kepada rumahnya ataupun sehingga reda daripadanya oleh suaminya. Ini juga dia kata perempuan hak jenis suka keluar rumah. Dia jenis tak boleh duduk dalam rumah, dia hangat. Dia jenis tak boleh duduk dalam rumah. Bini dia keluar, laki dia keluar kerja ya pukul 7.30, 7.45 dia keluar. Laki dia pergi kerja, dia ada kerja. Dia tak keluar pergi kerja, tapi dia ada kerja di luar. Dia ada benda lah dia nak pergi buat. Dia nak pergi rumah orang tu, dia nak pergi rumah orang ni, nak tanya abang, anak orang tu masuk Jawi lega tak lega lagi, nak pergi tanya ni. Dia tak tahu jadi ibu mana. Dia jenis tak boleh duduk di rumah, dia gaduh nak keluar. Laki balik tak lagi apa pun tak masak. Laki kata ni hang masak apa ni? Oh, dia kata tak ada ni baru sampai balik. Laki dia kata hang macam exco kerajaan negeri punya sibuk hang ni. Kan? Laki dia kata ni apa ni, aku ada bini macam tak ada bini, hang tak boleh kan masak apa lebih-lebih kurang sudahlah, aku bukan nak makan pelik-pelik sangat. Oh, dia kata jangan duk bersyarah. Dia kata jangan duk bersyarah, aku tak larang nak makan pergi cari di kedai. Lu betul punya bini. Jenis macam ni dia kata Allah Subhanahu wa taala murka dekat dia sehinggalah dia kembali ke rumahnya ataupun sehinggalah dia keluar tu dengan redha suami. Selagi mana dia keluar tanpa redha suami, maka selagi tu dia langkah keluar tu langkah dosa. Begitu. Dan pada suatu riwayat telah melaknat akan dia oleh segala malaikat yang di langit dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya selain daripada jin dan manusia sehinggalah kembali dia. Itu dia. Dan dalam satu riwayat lain, mana-mana perempuan hak jenis duk keluar rumah tak minta izin suami ni, hak jenis duk keluar rumah tak ada minta izin suami, dia langkah keluar tu, semua makhluk Allah di langit duk laknat dia. Dan semua makhluk Allah yang di bumi selain daripada jin dan manusia, maksudnya kambing, ayam, itik, makhluk Allah yang lain melaknat dia. Ini dalam satu riwayat kata begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia daripada rumah, maka lalu ia atas satu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti buat zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu zina. Dia kata mana-mana orang perempuan jenis duk keluar rumah ni suka, dia memang niat dia macam tu. Bukan dia pakai bau-bauan tu dengan niat nak bagi hilang bau busuk badan dia, dah. Tapi dia pakai tu dengan niat apa? Jenis jahat lah, jenis jahat. Pakai tu dengan niat supaya ada laki-laki lain syok dengan bau dia. Dia biasa duk pakai lagu tu, bila keluar lalu ke orang jantan ni, ke orang laki-laki hak jahat ni, masing-masing duk tegur dia. Dia kata macam malaikat lalu lah, dia syok. Rupanya dia syok bila orang usik dia. Jenis tak senonok ni. Orang perempuan kalau jenis baik-baik ni, dia pergi lalu kok celah-celah orang lelaki-lelaki hak jahat ni, bila bunyi macam-macam tu dia tak selesa. Itu dia orang baik. Dengar orang tu bercakap bodoh tu dia tak selesa. Tapi ada hak jenis jahat ni, dia pergi lalu kok celah-celah orang jantan ni, orang jantan pergi duduk dia amboi bau. Dia cakap lah benda-benda tak elok. Dia bila orang usik tu dia syok. Dia satu macam syok. Esok lumuk lagi daripada ujung rambut ke ujung kepala nak bagi wangi lagi. Hak jenis macam ni. Dia kata apa jadi? Dia ni keluar seumpama macam keluar pergi nak berzina. Begitu. Dan mata yang memandang dia juga dianggap seperti mata orang yang berzina. Begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan oleh Ibnu Asakir apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sesungguhnya batallah amal perempuan itu. Kalau sekiranya ada pula orang perempuan dia suka duk hina laki dia, dia kata dekat laki dia, dia kata hang ni, dia kata daripada mula menikah sepela ni kita dah jadi laki bini 15 tahun dah, dia kata aku tak pernah nampak satu benda baik kat hang. Dia kata kat laki dia macam tu. Dia kata silap saya menikah dengan abang ni.
15 tahun saya jadi bini abang, betul-betul saya rasa macam duduk dalam penjara. Maknanya apa? Maknanya dia menafikan semua kebaikan yang ada pada laki dia. Seolah-olah laki dia ni langsung tak ada guna apa. Jenis hak macam ni dia kata, maka Allah Subhanahu wa taala akan tentu satu balasan yang sesuai dengan dia. Allah batalkan semua amalan yang dia buat. Begitu. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Ghalibnya jatuhnya perkataan yang demikian itu pada dia. Biasanya orang perempuan hak jenis tak erti agama, suka duk cakap lagu ni ke laki dia, tak erti hormat laki. Sentiasa hak duk terbit di mulut ni penghinaan pada laki. Hak jenis macam ni dia kata ialah orang perempuan yang tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihatnya kejahatan satu daripadanya, nescaya berkata ia, yakni berkata isteri itu, tiada aku lihatnya suatu kebajikan pun pada kamu sekali-kali. Laki tu selama ni punya baik, sekali laki tu buat silap, hak sekali tu dia padam habis kebaikan yang berapa tahun dah ni. Jenis lagu ni. Jenis lagu ni bukan orang perempuan saja, orang lelaki buat dah. Sekali kau tu buat silap, habis terus. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kawan tu orang baik, sekali kawan tu silap, dia maki ni macam kawan tu ni beranak-beranak main jahat. Ada orang yang macam ni. Orang perempuan pun yang buat ke laki dia macam ni, sama juga. Allah tak suka orang macam ni. Laki ni sepanjang masa jadi suami dia, jadi laki dia, punya bagus, punya baik, punya elok. Sekali laki tu buat benda tak elok, hak tak elok sekali tu dia duk sebut seolah-olah laki dia tak elok daripada hari dia mula nikah dengan laki dia. Jenis macam ini Allah Subhanahu wa taala cukup marah kepada orang yang bersifat macam ni. Kemudian dilihatnya kejahatan satu daripadanya, terus dia kata tak ada yang elok pada hang ni. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang minta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah ke atasnya mencium bau syurga. Ini teruk lagi. Isteri, suami bukan suami jahat, suami bukan suami yang tak guna punya, suami bukan suami yang tak bertanggungjawab punya. Cuma adalah satu dua benda yang dia tak suka kat suami dia. Yang satu dua benda tu sebenarnya benda kecil saja, bukan benda besar, tapi itu menyebabkan dia tak suka dekat suami dia. Maka hari-hari nampak aja muka laki, abang cerai abang saya. Nampak yang muka laki, abang saya dah abang berapa kali dah saya tak mau dah duduk dengan abang. Nampak yang muka laki dia, abang saya berapa kali saya nak abang kat abang awak, abang duk buat tak faham lagi ni. Saya ni tak ada hati dah dekat abang. Dia duk kata lagu tu. Yang maksudnya ialah nak suruh laki cerai dia. Sedangkan laki bukan orang jahat, tangan sekali pun tak pernah singgah di muka dia. Laki ni sekali pun tak pernah buat satu benda yang diharamkan oleh Allah buat kepada bini dia. Tak pernah buat benda yang Allah haram buat ke bini, kepada bini dia. Tapi bini ni hari-hari dia minta cerai. Dia kata maka haram atasnya mencium bau syurga. Bukan kata tak boleh masuk syurga, bau syurga yang wangi boleh cium sampai berapa ribu tahun perjalanan tu, dia ni tak boleh cium. Tuhan marah sungguh. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Dan warid daripada Nabi SAW bahawasanya sesungguhnya sabda Nabi, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Dan bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya. Nabi SAW kata dalam satu hadis, Nabi kata aku pernah dibawa Allah masuk dalam syurga, dan Allah pernah bawa aku, bagi aku nampak neraka. Bila dilihatkan sahaja neraka pada aku nampak ramai yang duduk dalam neraka tu orang perempuan. Pasal apa orang perempuan ramai masuk dalam neraka? Nabi SAW kata kerana mereka ni sedikit taat bagi Allah dan Rasul. Mereka ni dengan perintah Allah, dengan perintah agama ni banyak sangat main-main. Dari segi tutup aurat pun nak buat main-main, dari segi banyak benda. Tuhan perintahkan bila mai uzuk syar'i, bila mai bulan, tak,
tak payah semayang, tapi bila habis saja darah tu kena dandan semayang, mereka tak dandan semayang, dia tarik 1-2 hari lagi baru nak semayang. Dia jenis main-main dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul. Kemudian pula dengan suami kurang taat. Dia kata tak semua benda saya mesti dengar cakap abang. Dia kata pasal abang pun dulu SPM saja, saya keluar universiti. Dia kata jadi saya tak semua benda saya nanti dengar apa yang abang kata. Ada benda saya rasa saya boleh dengar, saya dengar. Yang saya rasa tak boleh dengar, saya tak boleh dengar. Ini saya abang awal-awal dengan abang. Dia jenis macam ni. Jenis awal-awal dah bagi tahu dah dia tidak akan taat 100% kepada suami dia. Hak jenis macam ni, jenis kurang taat kepada suami ni. Nabi kata banyak yang akan duduk dalam neraka. Yang kudu nampak bila Allah nampakkan neraka pada aku dulu. Dan juga kebanyakan tabarruj mereka itu. Tabarruj maksudnya suka duk buat beberapa amalan yang orang perempuan jahiliah duk buat dulu. Di antara ciri tabarruj itu ialah berhias berlebih-lebih. Itu ciri-ciri tabarruj. Berhias berlebih-lebih. Bila nak keluar pergi khalayak ramai, depan masyarakat ramai-ramai ni, berhias tu lebih-lebih. Lebih daripada patut. Syarat dengan perhiasan. Ini di antara ciri tabarruj. Maksudnya apabila menghendaki ia keluar daripada rumah, nescaya memakai ia yang kemegahan kain